Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat lagi sama-sama bersua muka. Pada petang ini insya-Allah kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk dalam subjek falsafah di bawah tajuk perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Khumaini bin Abdul Razak. Yang kedua, Muhammad Faiz Hafizuddin bin Abdillah, Muhammad Zamani bin Zakaria. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 3. Yang pertama sebelum merdeka, yang kedua selepas merdeka dan yang ketiga semasa pendidikan semasa. Okey, seterusnya sebelum merdeka. Fasa 1 sebelum zaman kolonialisme British 1400 sehingga 1786. Pada tahun 1400 sehingga 1786, sistem pendidikan negara kita telah wujud sejak zaman kegemilangan Empayar Melaka. Dengan kedatangan agama Islam ke rantau Asia yang kemudiannya berkembang ke Melaka pada abad ke-15, pendidikan pada zaman tersebut adalah berteraskan agama Islam. Pendidikan Islam pada mulanya diajar di rumah-rumah guru, kemudian berpindah ke masjid, surau, madrasah dan akhirnya berpusat di sekolah pondok. Ini menurut karya Hikayat Abdullah. Fasa 2. Semasa zaman kolonialisme British 1786 sehingga 1956 terbahagi kepada 2 peringkat, iaitu peringkat pertama sebelum Perang Dunia Kedua, peringkat kedua selepas Perang Dunia Kedua. Zaman kolonialisme British merentasi lebih kurang 2 abad, manakala negara Jepun telah memerintah negara Malaysia pada tahun 1942 hingga 1945 setelah tamat Perang Dunia Kedua. Hampir semua sekolah yang sedia ada di arah tutup setelah 3 tahun. Hanya sebilangan kecil sahaja dibuka untuk mengajar bahasa Jepun. Peringkat pertama sebelum Perang Dunia Kedua. Kita tahu terbahagi kepada 2, peringkat pertama dan peringkat kedua. Peringkat pertama sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1786 sehingga 1941. Peringkat ini mencakupi sistem pendidikan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Di bawah British, etnik Melayu, Cina dan India diasingkan dari segi pendidikan, iaitu sekolah vernacular. Wujud 4 jenis persekolahan, iaitu sekolah Melayu, Cina, India dan Inggeris. Peringkat kedua, selepas Perang Dunia Kedua 1946 sehingga tahun 1956. Pada peringkat ini merangkumi tahap rendah, menengah, latihan, perguruan dan pendidikan tinggi. Penstrukturan semula sistem pendidikan dilakukan melalui rancangan Cheeseman pada tahun 1946. Tetapi tidak berjaya akibat pemalsuhan Malayan Union 1949. Laporan Ban pada tahun 1951 mencadangkan sekolah vernacular dihapuskan dan diganti dengan sekolah dui bahasa. Laporan Fenwu pada tahun 1952 pula mencadangkan supaya bahasa Melayu, Cina dan Inggeris dijadikan bahasa pengantar di sekolah vernacular. Okey, kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu selepas merdeka. Yang pertama, laporan Razak pada tahun 1956. Yang mana laporan Razak ini
disediakan sebelum merdeka tapi dilaksanakan selepas merdeka. Dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein, Menteri Pendidikan, bertujuan untuk menyemak dasar pendidikan persekutuan tanah Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan dan mengkaji semula struktur pendidikan negara. Okey, yang kedua, penyata Rahman Talib pada tahun 1960, usaha kerajaan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di negara ini diteruskan. Oleh yang demikian, pada Jun 1960, Jawatan Kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Kebangsaan telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Okay, yang ketiga, Akta Pelajaran pada tahun 1961. Akta ini diringkaskan seperti ini. Dasar pendidikan persekutuan bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik negara ini, di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, laporan Hussein On pada tahun 1971. Jawatan Kuasa Laporan Hussein On telah diketuai oleh Hussein On, Menteri Pelajaran ketika itu. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umum persekolahan dengan harapan sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil ini dapat menempatkan golongan kanak-kanak ini. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979 Penyata Mahathir. Okey. Yang ini saya serahkan kepada sahabat saya, Ustaz Zamani. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Khumaini. Seterusnya saya akan sambung lagi tentang perkembangan sistem pendidikan negara kita dalam era selepas merdeka. Yang kelimanya ialah laporan daripada Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Ia dinamakan juga Penyata Mahathir. Pada bulan September 1974 pula, satu Jawatan Kuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah ditubuhkan. Ia telah dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada masa itu yang menjadi Menteri Pelajaran. Okey, seterusnya perkembangan pendidikan semasa, iaitu pada tahun-tahun terkemudian. Yang pertama, Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 hanya dibicarakan dari aspek persekolahan sahaja, yang mencakupi tahap prasekolah hingga ke tahap pendidikan tinggi. Antara tujuannya ialah, yang pertama, untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda. Tujuan yang kedua ialah untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Seterusnya, yang kedua, Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan satu dokumen yang mengandungi pernyataan dasar dan strategi pelaksanaan agar dapat dijadikan garis panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Dengan ini, dokumen ini dikenali sebagai Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999. Seterusnya, yang ketiga, pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 2002, kerajaan telah mengumumkan bahawa mulai tahun 2003, mata pelajaran sains dan matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris, manakala mata pelajaran lain dikekalkan dalam bahasa Melayu. Dasar pendidikan ini dikenali sebagai PPSMI ataupun pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, yang keempat,
pendidikan wajib. Pada tahun 2003 juga, persekolahan dasar pendidikan wajib dikuatkuasa dengan sepenuhnya. Ini bermakna sehubungan dengan itu, ibu bapa warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia yang mempunyai anak mencapai 6 tahun hendaklah mendaftarkan anak tersebut untuk bersekolah. Maknanya setiap warga negara Malaysia wajib menyekolahkan anak dia apabila umur mereka mencapai umur 6 tahun. Seterusnya kita lihat yang kelima, status mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pada bulan April 2005 mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil dijadikan mata pelajaran elektif sahaja di sekolah-sekolah kebangsaan. Yang keenam, tertubuhnya sekolah bestari. Pada tahun 1996, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubalkan konsep sekolah bestari berpusatkan pengajaran dan pembelajaran berfikiran kritis dan kreatif. Ia menggunakan teknologi sebagai pengupaya menjadi komponen penting dalam konsep sekolah bestari. Projek sekolah bestari diwujudkan sebagai salah satu daripada aplikasi perdana koridor raya multimedia. Ini merangkumi beberapa aspek berkaitan dengan sekolah bestari termasuk rasional, konsep, matlamat dan pelaksanaan. Seterusnya yang ketujuh, sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang akan melenyapkan jurang perkauman dan lebih bersifatkan negara. Konsep sekolah wawasan ini telah dipersetujui oleh Kabinet pada tahun 1997. Untuk yang seterusnya, saya menyerahkan kepada saudara saya, Ustaz Faiz Hafizuddin. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zamani dan Ustaz Khomeini di atas perbentangan tadi. Okey, seterusnya saya sambung lagi untuk perbentangan ini dengan pendidikan semasa. Okey, yang ke-8, sambungan daripada yang Ustaz Zamani baca tadi, yang dibentang oleh Ustaz Zamani tadi, program kelas intervensi asas membaca dan menulis. KLIA 2M. Okey. Seterusnya, dalam mesyuarat memperkasakan sekolah kebangsaan yang diadakan pada 22 November 2005. Masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam kalangan murid-murid diberi perhatian yang serius. Oleh kerana ada pelajar yang masih lemah membaca dan menulis, maka satu mesyuarat telah diadakan. Okey, seterusnya Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia diberi mandat melaksanakan program ini. Jadi Pusat Perkembangan Kuri KPM dia telah diberi mandat untuk melancarkan ataupun membuat program ini bagi membaik pulih pelajar yang lemah dalam membaca dan menulis. Okey, seterusnya. Okey, yang ke-9, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Okey, PIPP ini dirangka oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Apa PIPP ni? PIPP ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Okey, bertujuan untuk pelan ini bertujuan untuk apa? Untuk memantapkan sektor pendidikan negara. Jadi PIPP ni dirangka khusus untuk memantapkan ataupun memberi kemantapanlah kepada sektor pendidikan negara. Seterusnya, menjadi garis panduan
pembangunan negara. Induk pembangunan ini dijadikan garis panduan sebagai dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh. Perancangan pembangunan meliputi 3 aspek utama, iaitu di antara 3 aspek ini iaitu infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia. Okey, seterusnya. Okey, falsafah berkaitan dengan falsafah pendidikan. Okey, yang pertama penyata Razak 1956 dan laporan Rahman Talib 1960 menjadi asas kepada pembentukan sistem dan dasar pelajaran kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Jadi kedua-dua penyata dan laporan Rahman Talib ini, penyata Razak dan laporan Rahman Talib ini dijadikan sebagai perkara asas bagi pembentukan dasar pembelajaran kebangsaan, seperti mana yang termaktub dalam Akta Pembelajaran. Okey, ketiga-tiga dokumen ini menegaskan perpaduan sebagai matlamat untuk utama negara. Jadi isi daripada penyata Razak ini dan ketiga-tiga dokumen yang kita sebut tadi ialah matlamat utama dia untuk menegaskan perpaduan, untuk memberikan perpaduan di antara rakyat itu lebih baik. Okey, selepas tragedi 13 Mei 1969, kerajaan telah membentuk dasar ekonomi baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan pengenalan kaum mengikut pekerjaan. Jadi langkah kerajaan seterusnya setelah melihat tragedi 13 Mei ini, maka kerajaan telah ambil inisiatif membentukkan dasar ekonomi baru untuk rakyat. Okey, seterusnya. Di bidang pendidikan, satu jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Dasar pelajaran ini selalu dikaji untuk dibaik pulihkan, untuk ditambah apa yang perlu ditambah. Okey, sekarang dalam laporan jawatan kuasa ini matlamat perpaduan ditegaskan semula. Di samping itu, laporan ini juga meluaskan lagi matlamat pendidikan negara meliputi. Okey, matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Itu ialah daripada laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, seterusnya. Dalam sistem pendidikan kebangsaan yang diamalkan sekarang, pendidikan kebangsaan yang diamalkan sekarang, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun, hasrat dan matlamat pendidikan negara telah dicerminkan dalam penyata Razak. Walaupun dia tidak secara tersurat, secara jelas, tetapi dia telah secara tersiratnya telah ada falsafah dia tu dalam penyata Razak, laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran 91 dan laporan jawatan kuasa kabinet 1979. Semua mempunyai matlamatnya masing-masing. Okey, keperluan untuk menyatakan falsafah pendidikan negara secara tersurat telah lama disedari. Okey, falsafah pendidikan ini dapat menjadi cermin cita-cita dan keunggulan yang hendak diperjuangkan oleh rakyat negara ini. Dan falsafah pendidikan ini menjadi cermin cita-cita sebagai cermin cita-cita dan keunggulan. Okey, seterusnya. Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini, falsafah pendidikan negara dipernyatakan seperti berikut.
Dalam falsafah pendidikan negara kita menyatakan pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi apabila rakyat itu mendapat pendidikan, maka rakyat akan mendapat rohani yang baik, emosi yang baik, jasmani yang baik, hasil daripada perkara-perkara yang ada dalam falsafah pendidikan negara. Okey, seterusnya. Okey, kesimpulannya daripada yang saya baca tadi untuk semuanya, kesimpulan daripada pembentangan ini, falsafah pendidikan negara adalah teras kepada sistem pendidikan negara ini. Jadi kita tengok perkara yang sebelum merdeka, perkembangan pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan masa kini. Kita boleh tengok apa perubahan, apa penambahbaikan untuk menjadikan pendidikan negara ini bersistem dan bersistematik lah. Okey, yang sebenarnya falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai 7 hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Maknanya falsafah ini digubal atas kesedaran. Dan apabila menteri-menteri pelajaran waktu ketika itu dia melihat apa-apa yang perlu ditambah baik, perkara yang perlu diubah, perkara yang apa-apalah yang boleh dibaik pulih, maka digubal suatu laporan ke penyata digubal dan merancang yang terbarulah atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai 7 hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Maksudnya biar jelas. Rancangan pendidikan negara kita ini biar jelas. Okey, selaras dengan rukun negara, falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, malah keseluruhan falsafah pendidikan negara adalah berpaksikan ketuhanan. Okey, kita boleh tengok rukun negara. Rukun negara itu dalam kandungannya mempunyai falsafah yang tersendiri. Okey, dengan itu dengan habisnya ada lagi. Lupa, maaf. Falsafah pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik, seimbang dan harmonis. Okey, dalam konteks yang lebih luas, insan yang baik, seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan, luhur dan mulia dari segi rohani, sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal, serta dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadi apabila rakyat itu telah belajar falsafah pendidikan ataupun mengaplikasikan falsafah pendidikan dalam diri, dalam masyarakat, dalam negara, maka semua perkara yang saya sebut tadi dapat terbuktilah dari segi
rohaninya, dari segi kesihatannya, mental, fizikalnya, jadi telah terbukti, akan terbukti. Jadi dengan itu, dengan habisnya perbentangan saya dan pembentangan daripada rakan-rakan saya, maka dengan ini habislah apa yang baik itu daripada Allah dan apa yang kurang itu daripada kami semua. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.